ya. Kemudian 2000 2010 ke atas dah bawa cicit pula. Ini yang kita rasa satu nikmat Quran dan Sunnah, satu panduan yang tidak pernah ketinggalan zaman, satu panduan yang mampu menyatu padukan setiap umat Islam yang beriman kepada Allah. Kerana Quran itu tak berubah sejak dia turun diwahyukan oleh Allah kepada Nabi sampai hari ini, dia tak berubah. Hadis-hadis sahih pun tak berubah. Jadi kalau kita ikut Quran dan Sunnah, tak sepatutnya kita berubah. Sepatutnya kita meneruskan perjuangan yang kita perjuangkan selama ini, iaitu ahli sunnah wal jamaah. Tapi kita yakin juga para jemaah muslimin dan muslimat, sebelum saya meneruskan peringatan saya pada pagi yang mulia ini, izin saya sampaikan beberapa salam daripada saudara-saudari kita daripada Lahore, dari Pakistan, daripada Doha, daripada Australia, yang sebelum saya kemari telah saya pergi ke sana ya, untuk adakan muktamar, conference. Alhamdulillah, dan semua ini ada orang yang ikut Quran dan Sunnah. Ramai. Artinya orang yang ikut Quran dan Sunnah tak minoriti, bukan sikit. Dia berpusat daripada dua. Quran Sunnah ini berpusat daripada Mekah dan Madinah. Ini tempat lahirnya Islam, tempat datangnya keaslian Islam. Sebab itu Allah pilih Mekah sebagai satu tempat mukarramah, tempat yang mulia. Begitu ya Nabi pula pilih untuk wafat di Madinah. Dia boleh balik ke Mekah dan wafat di Madinah, di Mekah. Itu tempat asalnya. Tapi dia pilih untuk supaya diwafatkan di Madinah. Ada hikmahnya. Sebab itu kita panggil Mekah Madinah ini Haramain Al-Syarifain. Berarti tempat yang sangat mulia, dan apa yang ada dari situ khususnya masalah agama semua asli berlaku. Dia tak ada campur aduk dengan adat budaya. Direct apa yang ada dalam wahyu, apa yang disampaikan oleh Nabi, itulah yang diperjuangkan sejak daripada Nabi sampai hari ini. Alhamdulillah. Bagi pihak kita di Al-Islah, di Perlis, perjuangan sunnah sudah mulai masuk lama, mungkin 50-an je. Diperjuangkan oleh tok guru kita, Syekh Noh contohnya, Mufti Abdul Rahman, Allah yarham semua. Semua alhamdulillah mereka meneruskan perjuangan mereka. Sebab itu kita masih dapat merasai semangat serambi Mekah di Perlis ini. Bila orang nak tahu bagaimana orang Perlis beramal, dia boleh pergi Mekah, pergi Madinah, samalah kita. Jadi standard kita standard international. Standard kita standard Mekah Madinah. Tak pergi pun datang Perlis dah tahulah, dah rasa. Oh begini ya caranya Islam. Memanglah begini. Apa yang Nabi ajar itulah yang kita nak ikut. Banyak yang kita boleh ikut. Kalau segi dunia tak apalah, ikut siapa pun tak apa. Siapa yang maju sama-sama kita majukan diri dengan mereka. Urusan agama Allah tak suruh ikut ke kiri ke kanan ke barat ke timur ke. Dia suruh ati Allah wa ati Rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Nabi. Itu saja. Saya ingin membawa satu peringatan, ayat yang sering dibaca oleh guru-guru kita, ustaz-ustaz sunnah semua sama saja. Satu dunia, semua ustaz-ustaz sunnah dia akan bawa ayat dan hadis yang lebih kurang sama saja. Ya. Pertama contohnya kita bawa fa inna khairul kalam kalamullah. Sebaik-baik firman, sebutan, kalimah ialah kalimah Allah. Tak ada satu kalimah yang lebih sempurna, lebih baik daripada
firman Allah. Tidak ada satu kalimah yang lebih bernilai, lebih berharga di sisi Allah daripada kalam dia. Sehingga setiap huruf yang disebut di dalam Al-Quran pahala 10 kali ganda. Likulli harf asru amsaliyah. Setiap huruf alif, lam, mim dah dapat 30. Mana lagi ada kalimah yang begitu bernilai? Tak ada. Sebab itu kita perlu ada pendekatan kepada Quran. Saya yakin semua umat Islam tak kiralah sunnah ke tak sunnah ke, Quran mereka tak pernah tinggalkan. Kita belajar dari tak kenal huruf, kenal huruf. Tak erti baca, dah tahu baca. Itu satu martabat yang pertama, dinamakan marhalah yang pertama. Daripada tak tahu, kita belajar. Tak tahu baca, belajar membaca Quran. Saya yakin ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin, muslimat sini semua boleh baca Quran. Berarti kita sudah tunaikan marhalah yang pertama, iqra, baca. Marhalah yang kedua, marhalah untuk kita faham Al-Quran. Di sini banyak orang belum lagi sampai ke marhalah yang kedua. Telah kita baca, telah kita hafal, tapi belum faham. Ya. Berarti kalau jihad kita ini, jihad peringkat kedua belum lagi. Yang pertama, alhamdulillah. Yang kedua, belum lagi. Sebab itu bila saya berdakwah di luar negara bersama orang yang belum Islam, padri-padri, Tuk Sami, kita jumpa semua orang, kita jumpa. Kerana Islam untuk semua orang, bukan untuk kita saja. Bila kita jumpa mereka, padri-padri, dia tanya apa itu Islam. Kita adakan dialog dalam gereja, tak ada masalah. Kerana kita agama, kita tidak nak politikkan agama. Agama, tak mau dipolitikkan. Bukan tidak ada politik dalam agama. Politik agama itu suci. Dia tak kotor. Politik manusia sekarang memang kotor. Ya, putih jadi hitam, hitam jadi putih. Ya, macam-macam. Ya. Jadi bila mereka takut pada Islam kerana media cerita keburukan Islam, kita kena pergi cerita pada mereka Islam bukan begitu. Itu bukan salahnya Islam, salah media. Media ini tak betul. Supaya mereka jangan terpengaruh dengan media. Yang cakap tentang Islam dalam media bukan orang ahli agama. Kalau orang bukan ahli, bagaimana kita boleh dengar? Ala kulli hal, mereka ingin tahu. Kita bagi Quran terjemahan saja. Bila dia ingin tahu, kita bagi Quran terjemahan. Kerana dia tak hati baca alif bata pun tak kenal. Cukup kalau dia English, bagi English translation. Dia pun mulai baca. Dalam berapa bulan dia mengucap 2 kalimah syahadah. Berapa tahun dia sudah jadi pendakwah. Dalam 7 tahun dia sudah Islamkan ribuan orang. Ini orang yang dahulu tak Islam, tapi tiba-tiba masuk Islam. Lepas masuk Islam, bukan dia berhenti di situ. Dia jalankan dakwah Islam, ribuan orang masuk Islam. Dia sudah masuk marhalah ke mana? Daripada pertama dia tak tahu baca Arab, hanya makna saja, kerana dia faham. Baca tidak, huruf tak kena, tapi dia faham makna yang ada dalam Quran. Dia tahu apa yang Allah berfirman, apa yang Allah suruh. Allah bagi tahu, semua dia tahu. Kerana dia baca makna. Terus dia marhalah kedua. Dari marhalah 2, 3, 4.
dia sudah sampai ke 4. Kita marhala pertama lagi. Baca, hafal, tak faham. Oleh kerana tak faham, kita tak boleh menghayati Al-Quran. Kerana tak faham. Sekadar baca tajwidnya, taranumnya, pertandingannya, habislah, dapat hadiah, selesai. Simpan Quran. Malam Jumaat baca sikit. Simpan lagi. Jumaat baca lagi. Simpan lagi. Mati baca lagi. Itu saja. Kita tak jadikan Quran kitab rujukan hidup. Nak meniaga, apa panduan dalam Quran tentang meniaga? Bolehkah tipu? Bolehkah bohong? Boleh tak kita naik harga sampai gila-gila? Semua kena tahulah. Nak berjiran tetangga, apa tanggungjawab kita terhadap jiran tetangga? Nak cari ilmu, ilmu mana nak cari? Apa yang dinamakan ilmu? Nak kahwin, bagaimana nak kahwin? Bagaimana nak cari pasangannya? Dah berkenan kahwin, tahu dah hak suami, hak isteri, tanggungjawab suami, tanggungjawab isteri. Lepas tu dah ada anak pula, baby, apa tanggungjawab baby, apa nak buat dengan baby. Bagaimana nak sambut kelahiran baby, birthday party ke, lilin ke, kek ke, nak menyanyi happy birthday ke. Kena tahu itu semua, kena tahu. You nak anak saja ke atau you nak anak yang soleh? You kena buat pilihan. Anak cukuplah. Kalau anak, dapatlah anak. Bukan. Tapi yang tak soleh, kita bagi semua, dia tak bersyukur. Kerana anak tak soleh, mana dia nak syukur? Anak buat sakit hati saja. Anak buat kita darah tinggi saja. Anak juga kan. Tapi anak tak pernah bagi qurratu a'yun, bagi bila mata memandang anak kita, sejuk hati kita. Cucu saya baru balik daripada Macedonia. Satu hari subuh tu dia naik ke bilik saya, dia ketuk. Dia ketuk, dia kata subuh. Oh, lega hati saya. Cucu ingatkan kita. Bukan kita tak sembahyang subuh, kita sembahyang subuh. Tapi kebetulan cucu ni dia bangun awal. Dia datang ketuk pintu kita. Kalaulah anak kita saja datang ketuk pintu kita, mak subuh, lega, Masya Allah. Kita lah yang gerak anak sekarang kan. Gerak-gerak dia macam mati, macam tak dengar. Satu badan kita goyang, mata tak buka. Dia buat tidur. Oh, itu yang buat sakit kita kata-kata. Kerana nak anak saja, bukan nak anak soleh. Cuba kita lihat. Alhamdulillah, kita faham Quran, kita faham sunnah. InsyaAllah ya. Asas-asas kita dah faham. Tapi sampai mana perjuangan kita, wallahu a'lam. Yang saya takut, apa yang diingatkan oleh Nabi kepada kita. Kita semua tahu hadis Nabi. Rasulullah SAW pernah bersabda, kullu maulud yulad ala fitrah. Hadis Abi Hurairah mengatakan, Rasulullah bersabda, kullu maulid yulad ala fitrah. Ada lagi perkataannya yang dikatakan, mamin maulid illa yulad ala fitrah. Kullu insan taliduhu ummuhu ala fitrah. Dia punya susunan dia. Hadis ini dari Bukhari, Muslim, Tirmizi dan lain-lainnya. Muslim sahaja pun ada. Jadi di sini maksudnya semua anak kita asal usulnya baik, bersih, fitrah, suci, Muslim.